Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali untuk pengajian tadabbur kita melalui surah Al-Insan. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-26. Ayat 26 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Yang bermaksud, dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian daripada waktu malam itu sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang, dan sebaik-baiknya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang daripada waktu malam itu. Baik, berkenaan untuk ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menerangkan lagi di antara beberapa saranan Allah Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi baginda menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Quraisy dan juga mereka-mereka yang kufur dan mengingkari ajaran dakwah baginda. Selain daripada Allah Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan doa dan zikir kepada Allah Taala pada waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu wa taala juga menyarankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda menghidupkan sebahagian malam. Ya, menghidupkan sebahagian malam itu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah melalui salat malam, dan yang keduanya adalah dengan memperbanyakkan zikir ataupun tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di sebahagian malam. Okay, sebelum kita nak lanjut kepada tadabbur kita untuk ayat yang ke-26, kita tengok terlebih dahulu mengenai tafsir bagi ayat yang ke-26 ini. Pertama sekali kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman yang ingin meneladani sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu, atau hendak ia menjadi orang yang tergolong di kalangan golongan al-abrar tersebut, adalah dengan mereka menghidupkan sebahagian daripada malam dengan mengerjakan salat. Dekat sini ada ulama berbeza pendapat. Ya, berbeza pendapat. Wa minal laili fasjud lahu, maknanya salat maghrib dan salat isya. Sebelum ni kita ada bincang ayat 25, bukratan salat subuh, asilan salat zuhur dan asar. yakni 2 waktu di waktu siang dan 2 waktu di waktu malam.
Kata Imam Al-Baghawi, makna wa minal laili fasjud, iaitu salatlah maghrib dan isyak di malam hari. Adapun hujung ayat 26 itu wasabbihu, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu malam itu, maknanya adalah salat tahajud. Jadi yang pertama fasjud lahu maknanya salat maghrib dan isyak, wasabbihu maknanya adalah salat tahajud. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menunaikan salat 2 waktu di malam hari, dan juga untuk baginda menambahkan di atas salat yang fardu itu dengan salat sunat malam, yakni salat tahajud. Yakni salat tahajud. Baik, itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahawasanya ayat ini menerangkan tentang keutamaan kepada baginda Nabi SAW mengenai salat. Fasjud lahu tu maknanya salat. Wasabbihu itu ditafsirkan maknanya adalah bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran yang dipanjangkan di dalam salat malam. Maknanya bukan sekadar salat malam, tapi bacaan Al-Quran yang dibaca pada salat malam dan dipanjangkannya. Dipanjangkan bacaan pada salat malam. Okey, itu adalah berkenaan beberapa tafsiran untuk ayat 26. Sekarang ni kita nak pergi kepada tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat ke-26 ini. Yang pertamanya adalah menunjukkan tentang kelebihan dan keutamaan bermunajat di malam hari dan bangun untuk mengerjakan salat malam. Kelebihan dan keutamaan bermunajat di malam hari dan bangun untuk mengerjakan salat malam, yakni salat tahajud, sebagai ibadah yang menguatkan jiwa orang-orang yang beriman dikala menghadapi ujian. Maka berdasarkan pada ayat 26 ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan 2 perkara yang utama, ya. Yang pertama, kelebihan dan keutamaan untuk orang beriman bangun di waktu malam bagi tujuan salat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada salat fardu adalah diiringi dengan salat sunat, yakni salat tahajud. Ya, salat tahajud atau dipanggil juga sebagai salat malam. Ya. Yang keduanya, maknanya nak menunjukkan pada kita sebaik-baik munajat kita, sebaik-baik dan seafdal ibadat salat kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah di malam hari. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW, baginda ada menyebutkan banyak tentang riwayat-riwayat yang sahih mengenai salat malam baginda Nabi SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW tidak menambah salat malamnya di dalam Ramadan atau sesudah Ramadan melebihi daripada 11 rakaat. Yakni Nabi sentiasa mengerjakan salat tahajud, jumlah bilangannya adalah 8 rakaat. Manakala yang bakinya daripada 8 itu baginda tutupi dengan salat witir. Ya, baginda akhiri dengan salat witir. Maka di sini menunjukkan
banyak kelebihan-kelebihan yang menyebutkan mengenai keutamaan solat tahajud. Ya, banyak tempat dalam Quran, contohnya dalam surah Furqan ayat 64, Allah Ta'ala menyebutkan mengenai salah satu sifat hamba Ar-Rahman. Salah satu sifat hamba kepada Allah itu, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang menjadikan malam hari mereka untuk sujud kepada Allah dan bangun untuk bermunajat kepada Allah. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran pada ayat 113, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang dua ibadat yang paling afdal di waktu malam. Kalau orang tanya kita, apakah amalan yang paling afdal untuk dikerjakan di malam hari? Ada dua. Sebab Allah iringkan dua amalan ini bersama-sama dalam surah Ali Imran. Allah menyatakan, wa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ada sebahagian daripada kalangan ahli kitab, akan Allah keluarkan daripada mereka satu kelompok umat yang beriman. Mereka ini menjadi beriman kerana mereka mengerjakan dua amalan ini. Jadi sebab itu ulama menyatakan, kalau kita nak memelihara iman kita, nak menguatkan jiwa kita, keyakinan kita, hubungan kita dengan Allah, maka kita kena perkukuhkan diri kita dan jiwa kita dengan dua amalan ini. Yang pertama adalah dengan membaca Quran, yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni Quran. Yang kedua, wahum yasjudun. Mereka solat di malam hari. Jadi siapa yang bangun di waktu malam, kalau dia boleh baca Quran, baca Quran. Ya, kemudian sesudah baca Quran, dia ikuti dengan solat malam. Kalau nak lebih afdal mengikut para ulama, dia memanjangkan bacaan Al-Qurannya di dalam solat malamnya. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW, yang mana kata Aisyah, jangan ditanya bagaimana sempurna dan panjangnya solat Nabi SAW itu. Ya, baik. Itu dua amalan yang paling afdal. Ya. Kemudiannya, kalau kita tengok pula di dalam surah Ali Imran, ayat yang lain, ayat ke-17, Allah menyatakan adanya 5 golongan. 5 golongan yang paling tinggi kedudukan darjat orang bertakwa. Dirujuk dalam surah Al-Imran ayat 17. 5 golongan yang tertinggi darjat di kalangan orang yang bertakwa. Sebab orang bertakwa ni ada banyak darjat. Ya, ada banyak tingkatan. Tapi di kalangan orang bertakwa, 5 golongan ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai golongan yang paling bertakwa. Yang paling terbaik ketakwaan. Kalau dia boleh jaga 5 amalan ini, akan menjadikan, kalau 5 sifat yang ada pada dirinya, dia akan menjadikan dirinya sebaik-baik orang bertakwa. Ya Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Yang pertama Allah kata apa? As-sabirin. Orang yang sabar. Ya, orang yang paling sabar menghadapi ujian, paling sabar dalam melaksanakan ketaatan, paling sabar dalam menjauhi kemungkaran, paling sabar dalam mensyukuri nikmat Tuhan, paling sabar terhadap keburukan dan kejahatan manusia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, as-sadiqin. Orang yang benar. Orang yang bercakap benar, orang yang jujur, orang yang membenarkan
keimanannya, membenarkan kata-katanya, bukan sekadar ia berkata tapi dia tidak mengerjakan, tetapi dia membenarkannya. Membenarkan iman, membenarkan kata-kata, membenarkan amalannya. Dia buat. Dia percaya dan dia buat. Bukan sekadar dia percaya sahaja. Kemudian yang ketiga, wal qanitin, kata Allah. Yakni orang yang bangun mengerjakan salat malam. Ini darjat. Siapa nak tinggikan nilai takwa dia, dia kena bangun mengerjakan salat malam. Yang keempat, wal munfiqin, orang yang banyak menginfakkan hartanya. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka yang selalu bertaubat kepada Allah, bersegera meminta ampun kepada Allah apabila dia melakukan dosa dan kesalahan. Ya. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan dan kelebihan bermunajat dengan Allah pada malam hari, seperti hadis yang sebut mereka akan diletakkan di bawah naungan arasy Allah. Ya, mereka salah seorang daripada mereka yang duduk bersendirian di malam hari lalu menangisi kerana Allah. Dan banyak lagi hadis yang menceritakan 3 golongan yang Allah suka, cinta kepadanya dan ketawa kepadanya. Antaranya seorang lelaki yang memiliki isteri yang cantik, tempat tidur yang empuk, tapi dia boleh meninggalkan nikmat-nikmat itu, keinginannya dan kerehatannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan bagaimana dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada hamba-hambanya yang bangun mengerjakan salat di malam hari. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahawasanya tidak ada salat yang lebih baik selepas daripada salat fardu melainkan adalah salat malam, ya, melainkan adalah merupakan salat malam, ya. Bahkan ada satu hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam riwayat Al-Bukhari. Kata Ummu Salamah, satu hari baginda Nabi SAW bangun di waktu malam sambil baginda berkata kepada aku, la ilaha illallah, madza unzila al-lailata minal fitnah. Nabi kata tiada tuhan melainkan Allah, telah pun diturunkan pada setiap malam itu akan fitnah. Madza unzila minal khazain, dan akan diturunkan pada waktu malam itu juga khazanah-khazanah. Man yuqidhu sawahibul hujurat, dan sesungguhnya akan dikejutkan. Apakah akan dikejutkan tuan-tuan empunya bilik daripada tidurnya? Kemudian Nabi sebut apa? Kam min kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah. Hadis Bukhari baginda mengatakan berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini tetapi ia bertelanjang pada hari qiyamah. Maka hadis ini menunjukkan satu malam Nabi terjaga, kemudian masa Nabi jaga malam hari, sebelum Nabi nak mengerjakan ibadat di malam hari qiyam, baginda mengatakan pada Ummu Salamah isterinya, sesungguhnya banyak fitnah ni turun pada waktu malam. Ya, fitnah ni ujian lah. Ya, sebab tu kita tengok orang yang nak buat kemungkaran pun banyak bermula pada waktu malam. Ya, banyak berleluasa maksiat pun waktu malam. Ya, jadi orang nak melakukan perancangan kejahatan pun mungkin mereka merancang di waktu malam. Ya, dan begitu juga hayawan buas dan sebagainya banyak berlaku pada waktu malam. Fitnah-fitnah itu. Begitu juga baginda mengatakan bagaimana banyak juga khazain. Khazain ni maknanya adalah khazanah-khazanah yang Allah Ta'ala akan keluarkan. Ini sumber-sumber kekayaan lah yang Allah Ta'ala akan keluarkan daripada bumi ini. Kemudian Nabi sebut lagi, iaitu di manakah orang yang akan dikejutkan bangun daripada bilik-bilik tidurnya. Maka Nabi kaitkan fitnah itu tadi dengan kekayaan yang akan muncul akhir zaman dengan orang yang sedikit bangun waktu malam.
Seolah-olah Nabi nak bagi syarat, kata ulama, akhir zaman ni banyak keluar fitnah pada waktu malam. Nombor dua, akan banyak munculnya kekayaan, ya, ataupun segala hasil bumi. Tetapi Nabi kata sikitnya orang yang berada di akhir zaman ni yang bangun solat malam. Ya, yang bangun solat malam. Kemudian Nabi tutup hadis itu dengan Nabi kata banyak orang berpakaian dekat dunia tapi dia bertelanjang di hari akhirat. Maksudnya dekat sini adalah Nabi nak memberikan satu perumpamaan, banyak orang yang berpakaian dekat dunia ini, maknanya mereka berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Ini adalah perbincangan hadis yang menceritakan tentang akhir zaman. Baik. Sebab tu kalau kita dapat hidupkan solat malam, maka kita termasuk umat Nabi SAW yang berjaya menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh umat-umat baginda di akhir zaman. Ya. Okey, baik. Dan solat malam ini juga adalah merupakan penguat jiwa manusia untuk menghadapi ujian. Ya, untuk menghadapi musibah, ujian. Kerana itulah Allah berpesan pada Nabi SAW untuk baginda mendapatkan kekuatan, ketabahan dalam mengharungi pancaroba ataupun kejahatan orang-orang musyrikin, maka hendaklah baginda menguatkan diri baginda menghadapi ujian ini adalah dengan bangun di waktu malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya yang kedua, mengiringkan setiap amalan fardu dengan amalan yang sunat. Di sini juga menunjukkan kepada kita pada ayat ini, selain daripada keutamaan solat malam, keutamaan juga untuk kita mengiringkan setiap amalan yang fardu itu dengan amalan yang sunat. Ya, jangan berpada semata-mata dengan amalan yang fardu sahaja. Ya, memang di sana terdapatnya hadis Nabi SAW yang mana ada seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awala disebutkan dalam hadis tu, awayudkhilani Allahu al-jannata idza uharrimu ma ahram Allah ma harram Allah wa uhallilu ma ahalla Allah wa ya'ti kullul wajibat wa atruku kulla manhiyat. Ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah akan masukkan aku dalam syurga kalau aku halalkan semua yang Allah halalkan dan aku haramkan semua yang Allah haramkan, dan aku buat yang fardu dan aku tinggal segala perkara yang dilarang? Maka Nabi kata, ya, dia akan masuk syurga. Namun janganlah kita berpada dengan amalan yang fardu sahaja. Ya, sebaliknya, sifat darjat orang yang paling bertakwa itu, dia tidak berpada akan amalannya dengan yang fardu. Tapi dia akan melengkapkan amalan yang fardunya itu dengan ibadat yang sunat. Kerana kelebihan amalan yang sunat ini, dia adalah untuk melengkapkan kekurangan pada amalan yang fardu. Yang kedua, amalan yang sunat ini adalah dia memberi satu latihan tambahan untuk kita mengistiqamahkan amalan yang fardu. Sebab tu dalam hadis jelas, apabila Allah menghisap amalan hamba-Nya, Allah bawa datang yang fardu. Bila ada kekurangan, maka Allah berfirman pada para malaikat, apakah padanya ada amalan sunat? Maka jika ada, diambil amalan sunatnya itu bagi menutupi kekurangan pada amalan fardunya. Maka di sana juga terdapat sebuah hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, yang mana baginda minta maaf, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya mimma aftaratuhu alaihi ahabba ilai. Tidak ada sesuatu yang
paling aku cintai, kata Allah. Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada amalan hamba-Ku melebihi daripada amalan yang fardu. Maknanya dalam amalan kita ni yang paling Allah Taala cintai adalah amalan yang fardu. Kemudian Allah melanjutkan wala yazadu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tetapi kata Allah, ada juga di kalangan hamba-Ku ini yang ia akan mendapatkan diriku, akan mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara yang sunat, hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta padanya, kata Allah. Bila aku jatuh cinta padanya, pandangannya adalah pandanganku, pendengarannya adalah pendengaranku, dan apa yang diambil olehnya adalah dengan izinku, dan apa yang dilangkahkan kaki olehnya juga adalah dengan keredaanku. Maka di sini jelas menunjukkan pada kita syarat untuk seseorang itu mendapat penjagaan Allah yang sempurna dan mencapai kepada darjat takwa yang tertinggi adalah dengan melalui jalan seseorang itu mendekatkan diri Allah dengan amalan yang sunat bagi mengiringi amalan yang fardu. Baik, yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-26 ini, kemuliaan seseorang mukmin itu terletak kepada 3 perkara. Ayat ini juga menceritakan tentang kemuliaan seseorang mukmin, keistimewaan seseorang mukmin. Bukan sekadar kemuliaan tetapi juga keistimewaan mereka. Ini disebut oleh sahabat. Ya, dia bukan hadis tapi dia adalah merupakan sahabat, kalam para sahabat. Yang mana disebutkan, tapi kalam sahabat ini pun ada yang mengatakan bahawasanya ia diambil daripada hadis At-Tabrani. Ya, hadis At-Tabrani. Hadisnya panjang. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, apabila Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berpesan kepada Nabi akan 5 perkara. Ya, malaikat Jibril pesan kat Nabi dalam akan 5 perkara. Ini dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Mundhiri menyatakan bahawasanya, pertama, pesan malaikat Jibril, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu untuk memenuhi kehendak Tuhan kerana kamu akan mati. Ini pesan malaikat Jibril. Ya. Hiduplah kamu untuk kamu mencapai kehendak Allah kerana satu hari nanti kamu akan mati bertemu dengan dia. Jadi siapa yang hidup kat dunia mengikut kehendak dia, sedangkan dia akan balik bertemu dengan Allah, Allah akan tanya tentang kehendak Allah, bukan kehendak dia. Maka itu akan jadi kesulitan bagi dia. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Yang kedua, beramallah kamu dengan sebaik-baik amalan dan perbuatan, kerana semua perbuatan dan amalan kamu ni akan dibalas. Yang kedua, malaikat Jibril pesan, nak buat amal apa pun Allah bagi bebas. Amal baik ke, amal buruk, perkataan baik ke, perkataan buruk. Tapi ingat, semua yang kamu buat itu akan dihukumi dan akan dibalasi. Yang baik dibalas, yang buruk dibalas. Jadi kita kena sentiasa mempersiapkan amalan yang terbaik, bekalan yang terbaik supaya kita mendapat ganjaran yang baik. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu sayanglah sesiapa pun atau kamu cintailah apa pun di dunia ini, kamu pasti berpisah dengannya. Dekat Jibril pesan, so Nabi SAW bagi tahu kepada umatnya,
kita sayanglah apa pun kat dunia ni, kita takkan dapat bersama-sama dengan dia mati sekali ke atau duduk di padang mahsyar sekali ke, tidak. Ya, kita sayang macam mana dia, kita kasih macam mana dia, kita akan berpisah dengan dia atau dia akan berpisah dengan kita, dan pada hari akhirat belum tentu kita akan bersama-sama dengan benda yang kita cintai dan sayangi itu daripada dunia ini, melainkan iman, amalan kita dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat dipesan oleh malaikat Jibril, anna syarrafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Adapun kemuliaan bagi orang mukmin itu terletak pada dua. Kemuliaan orang mukmin itu terletak kepada dua perkara ini. Yang pertama, bangun solat malam. Macam mana kita nak bezakan kita orang beriman dengan kawan kita orang beriman? Beza di sisi Allah sebab semua beriman. Nak bezakan yang pertama, bila kita boleh bangun sembahyang malam. Itu tanda kemuliaan yang Allah beri kepada kita atas yang lain. Jadi kalau kita nak dapat kemuliaan yang lebih daripada Allah Ta'ala ke atas yang lain, maka kita kena bangun untuk mengerjakan solat malam. Yang bangun untuk mengerjakan solat malam. Yang kedua, istighna'uhu 'anil nas, iaitu hendaklah seseorang mukmin itu dia tidak bergantung dan berharap melainkan pada Allah. Bukan tempat pergantungannya pada makhluk. Ya, dia tak pernah kata harta inilah yang bagi nyawa kepada dia. Kedudukan inilah yang memberikan kepadanya kelangsungan hidup. Makhluk itu ke, makhluk ini ke dan sebagainya, itu bukan menjadi punca ataupun asbab, bukan menjadi punca atau menjadi tempat pergantungan kepada kehidupan mereka di dunia ini. Ya, sebaliknya mereka menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik tempat meminta ampun dan tempat mereka memohon pergantungan kepada Allah. Ini sifat yang pertama. Kemuliaan orang mukmin adalah qiyamul lail. Yang kedua, kemuliaan orang mukmin itu tidak bergantung selain pada Allah. Yang ketiga, kemuliaan orang mukmin itu adalah bermujahadah. Jadi yang pertama qiyamul lail, yang kedua tidak bergantung melainkan pada Allah, dan yang ketiga adalah sentiasa bermujahadah menghadapi nafsunya. Dia sentiasa bermujahadah untuk melawan kehendak nafsunya, ya, atau keinginan nafsunya. Baik, yang keempat pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu waktu terbaik untuk berdoa dan berzikir. Waktu terbaik untuk berdoa dan berzikir. Secara umumnya kata para ulama, kita boleh berdoa dan zikir bila-bila masa sahaja. Siang ataupun malam. Siang ataupun malam. Ya, kita boleh berdoa, berzikir, mohon pada Allah Ta'ala bila-bila masa. Ya, tak ada masalah, tidak ada halangan. Tetapi kalau berbincang tentang soal mana lebih afdal, kita bukan bincang bila waktu yang boleh tak boleh. Semua waktu boleh untuk kita berdoa dan berzikir. Tapi kalau ulama berbincang, waktu yang paling afdal untuk kita berzikir, bermunajat, berdoa pada Allah adalah di waktu sepertiga malam. Kerana jelas di sana ada hadis yang disebut, wa fil laili sa'atun la yuwafiquha abdun yad'u bihi Allah illa qad istujibalah. Di waktu malam tu ada satu waktu tidak ada mana-mana hamba yang berdoa pada waktu itu melainkan doanya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya adalah pada waktu malam. Jadi malam, sepertiga malam adalah waktu yang paling terbaik untuk kita berdoa. Kita boleh berdoa pada waktu bila-bila sahaja.
Tapi kalau kita nak mencari waktu yang terbaik untuk kita berdoa adalah pada sepertiga malam. Kemudian yang kedua begitu juga dengan zikir. Ya, dengan zikrullah atau bacaan Quran. Lepas tu kalau kita tengok dalam Quran sendiri, bila Allah sebut tentang bacaan Quran, biasanya Allah Ta'ala akan iringkan ia dengan maksud di malam hari. Ya, di malam hari. Maka di sini menunjukkan keutamaan seperti firman Allah, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan demi bacaan Quran pada waktu subuh. Kerana bacaan pada waktu subuh itu dipersaksikan oleh ramai kalangan para malaikat. Dan subuh masih lagi belum menjelangnya waktu siang apabila matahari telah terbit. Kenapa waktu malam itu menjadi lebih afdal? Kerana dia lebih tersembunyi daripada pendengaran dan penglihatan manusia. Maka dia amalan yang lebih ikhlas, dan waktunya adalah waktu yang lebih kita rasa dekat diri kita dengan Allah dan juga rasa kekhusyukan kita kepada Allah Ta'ala. Disebabkan kerana itu, ulama telah menyenaraikan juga kepada kita ada 15 waktu terbaik untuk kita berdoa dan bermohon kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang perlu aku berdoa jika aku bertemu dengan malam Al-Qadar itu? Maka Rasulullah SAW menyarankan kepada baginda, kepada Aisyah radhiyallahu anha, untuk beliau membacakan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa yang paling baik untuk dibaca pada malam Al-Qadar. Yang keduanya, waktu terbaik adalah waktu sepertiga malam atau 1/2 malam yang akhir. Kalau kita nak berdoa, kita bangun pada 1/2 malam yang akhir dan kita berdoa pada ketika itu adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga adalah pada waktu sahur. Antara waktu yang terbaik untuk kita beristighfar dan berdoa juga adalah pada waktu sahur. Berdasarkan ayat Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka berdoa meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sesudah solat fardu. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, antara waktu yang mustajabnya doa adalah ba'dal fariḍah. Ataupun dalam hadis sebut duburi salat, di hujung salat. Sampai ulama bincang mana doa yang lebih afdal, di hujung salat ataupun sesudah salat fardu. Di hujung salat fardu atau sesudah salat fardu. Apa makna di hujung salat fardu? Di hujung salat fardu ni doa kita selepas kita membaca tahiyat atau tasyahud akhir dan sebelum kita memberi salam. Sebelum kita memberi salam. Itu adalah waktu yang terbaik. Ya, waktu yang afdal. Ya. Disebabkan kerana menunjukkan kepada kita bahawasanya berdoa sebelum memberi salam dalam solat fardu adalah lebih mustajab kerana dia masih dalam solat, berbanding kita berdoa selepas salat. Sebab tu sebelum bagi salam, kalau kita nak baca doa apa-apa pun di dalam bahasa Arab ataupun dalam hati kita, pada waktu sebelum kita memberi salam, itu adalah waktu yang sangat mustajab. Ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada orang lepas sembahyang fardu, dia bangun, dia tak berdoa. Jangan kita sangka buruk kata dia ni tak berdoa. Ya, barangkali dia dah berdoa di dalam solatnya sebelum dia bagi salam. Ya, boleh.
kerana dia nak mengambil peluang doa di dalam salatnya. Tetapi sebenarnya ada dua lah. Ada doa Nabi buat lepas semayang. Ada juga doa yang dituntut kita baca di dalam semayang sebelum bagi salam. Kan dalam hadis yang khusus Nabi kata, sebelum dia bagi salam, falyad'u bima sya'. Dia doalah apa-apa yang dia kendaki selepas dia membaca tasyahud akhir, kerana doa pada ketika itu adalah doa yang mustajab. Yakni sebelum bagi salam, ya. Jadi kalau kita ada urusan, jangan tinggal, ambil peluang baca doa sebelum bagi salam. Lepas kita bagi salam, kita boleh terus sambung urusan kita, tak jadi masalah. Kemudian antara azan dan iqamah, ini pun ada hadisnya. Antara azan dan iqamah adanya doa yang tidak tertolak. Ya, adanya doa yang tidak tertolak. Jadi sebab tu kita kena ambil peluang. Lepas azan, sebelum kita dengar iqamat daripada Bilal kita, ambillah peluang lepas sembahyang qabliyah tu, ya, kita berdoalah. Ya, kerana ramai saya tengok pada saat-saat ketika itu kurangnya orang berdoa sementara mereka menunggu waktu antara azan dan iqamah. Kemudian antara yang mustajabnya doa, turunnya hujan. Masa hujan yang awal turun tu kita berdoa. So kita tengok hujan dah mula start turun, kita berdoa pada ketika itu juga waktu mustajabnya doa. Kemudian ketika berperang, kemudian pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat antara duduk dua khutbah dan juga pada petang Jumaat. Kemudian ketika minum air Zam-Zam. Ya, sebab ketika kita minum air Zam-Zam, kita berdoa ketika sebelum kita meminumnya, itu juga adalah doa yang mustajab. Kerana baginda sebut ma'uz Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu kelebihannya mengikut kepada doa bagi orang yang berdoa sebelum meminum. Soalan nak menunjukkan bahawasanya doa pada ketika itu juga mustajab. Kemudian yang seterusnya adalah berdoa ketika sujud. Ya, berdoa di kala sujud. Sujudlah, bukan sujud akhir saja, ya. Setiap sujud di dalam solat, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud rakaat ketiga, sujud rakaat keempat, semua sujud dalam solat adalah waktu yang mustajab. Sebab tu jangan kita khususkan sujud yang terakhir saja untuk berdoa. Saya rasa kalau kita belajar kan, kalau buat solat hajat, kita khususkan sujud terakhir saja untuk kita panjangkan doa. Sebenarnya tak berapa tepat, ya, kurang tepat, kerana yang paling afdalnya kita jadikan sepanjang sujud kita di dalam solat itu adalah untuk berdoa. Kerana sujud kita setiap rakaat ada dua. Kalau 2 rakaat ada 4. Kalau kita berdoa pada setiap sujud kita, kita ada 4 peluang kemustajaban. Tapi kalau kita doa hanya pada sujud terakhir, maknanya kita hanya ada 1 peluang untuk mustajab. Jadi 4 nisbah 1 ni sangat banyaklah nisbah dia. Maka kerana itu ulama menuntut supaya kita memanjangkan doa kita dalam sujud pada setiap rakaat kita, dan tidak mengkhususkan ia hanya saja pada rakaat yang terakhir saja. Kemudian doa mustajab ketika ayam berkokok. Kalau kita dengar ayam jantan berkokok, waktu tu waktu yang mustajab doa. Ada hadisnya. Kemudian waktu yang mustajab doa juga disebut dalam hadis adalah ketika dikala ditimpa musibah. Ketika seseorang itu ditimpa musibah, maka berdoalah dia kepada Allah, kerana doanya pada dikala itu juga adalah mustajab. Kemudian ketika gelincir matahari sebelum zuhur. Ini pun ramai orang tak tahu. Antara waktu mustajabnya doa, sebelum matahari tergelincir masuknya waktu solat fardu zuhur, ketika itu kita ambil peluang untuk berdoa kerana ia adalah waktu yang mustajabnya doa. Okey, kalau kita tengok tergelincir matahari ni ngam-ngam masuk waktu zuhur, iaitu lebih kurang 1.20 lebih lah sekarang ni. 1.27, 1.28 gitu. Jadi sebelum gelincir matahari ni, kita diharamkan untuk mengerjakan sebarang solat sunat.
iaitu ketika matahari tertegak di langit, di ufuk langit, di atas langit. Waktu tu kita diharamkan mengerjakan salat sunat dan juga mengebumikan jenazah. Disebut dalam hadis Nabi SAW, melainkan solat-solat sunat bersebablah. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak suruh kita berdoa pada ketika itu. Mengambil peluang untuk berdoa pada waktu yang terlarang bagi kita untuk mengerjakan sebarang solat sunat. Kemudian yang terakhir adalah waktu mustajab doa yang kita jangan abaikan adalah sejurus kita bangun daripada tidur. Kita tidur, kita bangun daripada tidur, maka hendaklah kita baca doa bangun tidur, kemudian kita iring dengan apa-apa doa yang lain, kerana doa ketika bangun daripada tidur itu juga adalah mustajab. Tapi tak ramai orang yang ambil peluang untuk sejurus bangun daripada tidur untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan senang kita nak berdoa ketika mana kita baru bangun tidur ni, sebab kita tengah duk mamai lagi. Kita tengah duk blurry lagi, kerana baru terjaga daripada tidur. Okay, sekarang ni kita nak tengok pada ayat yang ke-27. Pada ayat ke-27 Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menentang kamu wahai Muhammad, mereka itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat akan rosak dan hilangnya, serta mereka membelakangkan, jadi tidak menghiraukan belakang kamu. Belakang kamu tu maknanya apa? Maknanya akhirat lah, dan juga azab Allah yang menanti hendak menimpa mereka. Mereka itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan penderitaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini jelas kepada kita pada ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan setelah Allah mengajar Nabi macam mana nak dapat kekuatan jiwa dan kekuatan fizikal, kekuatan emosi, kekuatan mental untuk baginda meneruskan dakwah baginda. Ini kita dah bincangkan tadi. Yang keduanya pada ayat yang ke-27 ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi SAW tentang apakah perkara yang mendorong umat Nabi SAW itu tidak mahu beriman ataupun kekal di dalam kekufuran dan kekal di dalam kezaliman dan kemaksiatan. So Allah Ta'ala huraikan kepada Nabi SAW apakah punca mereka menjadi seperti itu. Yang pertamanya, puncanya adalah disebabkan yuhibbunal ajilah. Kita tengok dulu apa tafsiran para ulama tentang ayat yang ke-27 ini. Yang pertama, makna yuhibbunal ajilah itu yakni mereka mencintai al-ajilah. Ajilah ni maknanya dunia. Mereka mencintai kehidupan dunia melebihi daripada kecintaan mereka terhadap akhirat. Ini majoriti ulama menafsirkan demikianlah. Cuma berbeza, Imam Qurtubi menafsirkan agak berbeza. Kebanyakannya tafsir al-ajilah tu maknanya dunia. Manakala Imamul Qurtubi menafsirkan makna al-ajilah iaitu iman. Minta maaf, al-ajilah tu maknanya kufur. Mereka lebih mencintai kekufuran dan kesyirikan dan mereka meninggalkan keimanan. Itu tafsiran daripada Imam Al-Qurtubi.
Ya, Imam Al-Qurtubi. Dan mereka mencintai kebatilan dan kesesatan berbanding kebenaran dan keyakinan. Itu juga ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi juga, ya. Jadi dekat sini kalau kita tengok berdasarkan kepada tafsiran-tafsiran para ulama, jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya ada 3 ciri-ciri sifat yang hendak disebutkan pada ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala nak menerangkan pada kita sifat cinta dunia yang melampau batas. Ini boleh merosakkan iman. Cinta terhadap dunia secara berlebih-lebihan boleh menyebabkan seseorang itu menggadaikan imannya, mengorbankan imannya kerana dunia yang hendak dikejarnya. Ini kita boleh tengok seperti mana Qarun menggadaikan imannya kerana kekayaan. Kita boleh tengok Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama Bani Israel di zaman Nabi Musa, yang sanggup menjual ilmunya dan imannya kerana dunia. Begitu juga kita boleh tengok Abu Talib, ya, yang sanggup tidak mau beriman kepada ajaran Nabi SAW kerana ingin menjaga kedudukan nama keluarganya. Maka ini semua menunjukkan sifat-sifat dunia yang menyebabkan seseorang itu kekal dalam kekufuran ataupun enggan untuk beriman serta berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ditafsirkan di sini al-ajilah itu apa? Ditafsirkan juga al-ajilah itu dengan maksudnya adalah iaitu kekufuran dan kesyirikan. Maknanya mereka lebih mencintai kekufuran dan kesyirikan daripada keimanan. Maknanya Allah nak mengatakan mereka, orang-orang musyrikin ini, orang-orang yang ingkar ini, mereka lebih sayang kepada agama syiriknya walaupun mereka tahu kebatilan syirik itu. Mereka lebih mencintai kekufuran walaupun mereka tahu kekufuran itu salah. Dan mereka lebih mencintai orang-orang yang kafir, mencintai orang-orang yang musyrik berbanding orang-orang yang beriman. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga adalah merujuk kepada mereka lebih mencintai al-ajilah tadi yang kita sebutkan tadi, iaitu kesesatan ataupun kemaksiatan. Kesesatan dan kemaksiatan. Maksudnya mereka lebih cinta untuk berbuat maksiat kerana itu lebih menyeronokkan daripada berbuat ketaatan atau kemakrufan. Ya, itu juga ditafsir bagi makna al-ajilah. Okey, sekarang ni kita nak tengok tadabbur kita bagi ayat yang ke-27, ya. Baik, yang pertama, sifat cinta terhadap dunia membawa kepada kekufuran dan pendustaan terhadap kebenaran. Ini kesan kepada cinta dunia. Ayat ini Allah nak memberitahu pada kita bahana dan mudarat sifat cinta terhadap dunia secara berlebihan atau melampaui batasan. Kerana dia boleh menyebabkan seseorang itu kekal dalam kekufuran, kekal dalam kemaksiatan, kekal di dalam kesesatan, ya, dan kekalnya ia dalam kejahilan dan sebagainya disebabkan kerana cinta terhadap dunia. Ini bertepatan dengan apa yang telah diriwayatkan dalam satu riwayat dalam satu riwayat yang menyebutkan bahawasanya hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Disebutkan, ada orang kata ni hadis, ya, tapi sebenarnya dia bukan hadis Nabi SAW, tetapi
Dia merupakan kalam seorang tabi'in. Dia merupakan kalam seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar, yang bermaksud cinta terhadap dunia itu adalah ibu kepada segala dosa dan kemaksiatan. Ibu kepada segala dosa dan juga kemaksiatan. Ya. Baik. Jadi itu yang pertama. Dan kita nak tengok dekat sini, lepas Quran menerangkan kepada kita, Allah terangkan kepada Nabi SAW, apakah punca kaum musyrikin tu tak nak beriman? Sebab mereka terlalu cinta terhadap dunia. Allah nak bagi Nabi faham kenapa mereka tetap tak nak beriman walaupun Nabi dah terangkan pada mereka kebenaran Quran dan sebagainya, dah tunjukkan mukjizat pada cinta dunia itu. Dan sekarang ni kita nak tengok ada 8 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang kesan bahaya cinta dunia. Pertama, kesan cinta dunia menyebabkan manusia itu lalai dan alpa terhadap keimanan dan juga ketaatan. Kesan dia yang pertama, cinta terhadap dunia tu dia bagi kita khayal sampai kita leka, lalai nak buat amalan, lalai nak ingat akhirat, lalai nak ingat kematian, lalai nak ingat hisab, lalai nak ingat barzakh, lalai kita nak ingat hisab kita di hadapan Allah, lalai untuk kita melaksanakan perintah Allah, berbuat ketaatan, berbuat kebajikan dan sebagainya. Itu kesan dan impak dia. Ya. Yang kedua, tidak ikhlas. Cinta terhadap dunia, kesan dia juga menyebabkan kita buat sesuatu ketaatan pada Allah tak ikhlas. Buat ni sebab nak dapat yang ni. Buat yang ni sebab nak dapat yang ni. Menyebabkan kita tidak ikhlas. Ini implikasi dia. Seperti mana orang munafik, dia tidak ikhlas dalam ketaatan dia kepada Allah disebabkan kerana berpunca daripada dia buat sesuatu amalan akhirat kerana nakkan habuan daripada dunia. Yang ketiga, tamak cinta kepada dunia membawa kepada kezaliman. Ambil hak orang, tindas hak orang kerana terlalu tamak kepada dunia. Menipu orang, mengkhianati orang dan sebagainya lah. Segala bentuk mencuri dan sebagainya kerana sifat cinta kepada dunia. Yang keempat, tamak dan bakhil. Ini juga impak kepada kesan cinta dunia. Yang kelima, sombong dan angkuh. Ya, bila seseorang itu terlalu cinta kepada dunia, dia nak mempertahankan dunianya itu menyebabkan dia menjadi sombong dan angkuh. Ya, sombong dan angkuh. Baik. Alhamdulillah. Seterusnya yang keenam, mementingkan diri. Cinta terhadap dunia menyebabkan seseorang itu mementingkan dirinya sendiri ke atas orang lain. Ya, dia nak buat apa-apa, dia fikir diri dia walaupun memberi mudarat pada orang lain atau memberikan penindasan kepada orang lain. Yang ketujuh, dusta dan ingkar. Orang yang cinta kepada dunia, dia sanggup mempertahankan dunianya walaupun dia bersukongkol dalam pendustaan. Ya, dia sanggup berbohong kerana dia nakkan kekayaan atau dia nakkan keduniaan. Dia sanggup berbohong. Seperti mana kalau kita tengok ayat yang ke-27 ni, sebab nuzulnya kata Imam Al-Qurtubi diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka lebih cintakan dunia, lebih cintakan populariti, sehingga mereka menyembunyikan sifat kerasulan Nabi SAW daripada disampaikan kepada orang musyrikin Mekah. Mereka tahu sifat yang ada pada Nabi Muhammad ni sifat Nabi dan sifat Rasul. Tapi bila orang musyrikin tanya, betul ke? Sebab orang musyrikin dulu kalau dia nak tahu apa-apa tentang agama Samawi, mereka akan merujuk ahli kitab atau orang Yahudi.
Tapi orang Yahudi kata, oh tak ada pun ciri-ciri Nabi kat Muhammad ini. Mereka sembunyikannya. Kenapa? Puncanya adalah kerana kecintaan mereka terhadap dunia. Mereka sanggup berdusta, tak cerita yang betul, dan mereka sanggup ingkar. Dan yang terakhir ke-8, kata beliau, Ibnu Qayyim menyatakan takut mati dan melupakan akhirat. Cinta terhadap dunia menyebabkan kita takut kepada mati dan kita melupakan kehidupan akhirat kita. Ini yang Nabi sebut adalah hadis al-wahnu. Sifat al-wahnu tu hubbu dunia itu, cinta pada dunia itu menyebabkan manusia tertimpa penyakit al-wahan. Apakah al-wahan itu? Nabi kata iaitu takut kepada mati dan juga karahiyatul maut dan juga melupakan kehidupan akhirat. Maksudnya ganjaran yang Allah sediakan yang janjikan untuknya pada hari akhirat kelak nanti. Ya, baik. Itu di antara yang dapat kita kongsikan untuk ayat yang ke-27. Nanti insya-Allah kita akan sambungan pada kuliah kita yang akan datang. Kita cuba akhirikan surah Al-Insan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.